Okay, thank you for joining the KBS4. Okay, so for those of you who are actually outside Malaysia, so welcome as well. So selamat datang kepada semua. Apa khabar semua? Baik So Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam satu siri product knowledge. Kalau tak silap saya lah, ini dah KBS yang maybe ke-17 lah, termasuk virtual . So maknanya dah banyak kali lah kita buat product knowledge. Tapi normally content dalam product knowledge ni tetap sama sebab kita ada yang baru, ada yang lama . So kita recap balik apa yang Master Sifu Zahid mention just now. So market capitalization kita lebih kurang dalam 30%. Maknanya water ionizer daripada Energik cover about kita boleh kata dalam 30% lah . So maknanya banyak kan? Banyak kan? Kalau kita compare dengan banyaknya water ionizer yang berlambak di market pada ketika ini . Tapi sebagai seorang yang telah pun berkenggen daripada tahun 2014 okay. So saya mula minum pada bulan Mac tahun 2014 dan mula melakukan bisnes Kangen 5 bulan selepas itu, iaitu pada bulan Ogos 2014. Saya lihat perkembangan ataupun perubahan yang kita lihat . So kita sebenarnya sudah pun melepasi satu fasa yang amat difficult ataupun satu fasa yang susah iaitu fasa pengenalan. Otai-otai kat sini semua ingat lagi lah. So masa mula-mula kita berkenggen dulu bagaimana kita di-attack begitu rupalah . Sampailah tulisan bertulis di parlimen, di newspaper kita di-attack, even kita punya ketua pengarah kesihatan pun buat statement dan macam-macam lah. Kan siapa yang ada Facebook pun kena attack, Master Sifu Noli, Master Sifu Maslina dan sebagainya . So the first phase iaitu 2012 hingga 2017 kita telah pun gone through dan saya ingat lagi the last visit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia melawat syarikat Energik pada bulan Julai 2017. Ini semua adalah kerja kompetitor. Majoritinya adalah daripada kompetitor, of course. Selalu saya nyatakan inferior product akan always attack kita. Dan masa tu saya selalu nasihatkan grup saya, okay, kita cool, kita jangan counter balik kita jangan counter balik, the truth will prevail. Dan sekarang kita dah nampak pun hasilnya. Fasa kedua iaitu 2018 hingga 2022. Now we are in this phase lah. So fasa ini kita berada di dalam kematangan, fasa kematangan di mana kita lihat orang sudah pun differentiate apa itu water filter, apa itu water ionizer, apa beza water filter dengan water ionizer dan sebagainya. Dan COVID-19 okay, walaupun dia adalah satu pandemik yang begitu ditakuti oleh semua orang, tetapi dia memberi hikmah kepada kita iaitu dia mempercepatkan kematangan Kangen water machine di Malaysia. So tahun depan adalah satu time di mana mungkin kita akan melihat kematangan Kangen water machine di pasaran dan insya-Allah pada fasa ketiga okey, Kangen water akan berada di satu situasi di mana dia menjadi satu benchmark, satu penanda aras oleh semua kerana ketika itu ramai orang dah tahu apa bezanya. Okey, maknanya kalau kita kereta tu kita boleh differentiate lah, kereta BM atau kereta Proton umpamanya. Kalau kita nak comfort, kita nak security, kita nak safety, kita nak prestige, of course kita ambil BMW. Kalau kita nak just orang kata keperluan untuk kita pergi bekerja dan sebagainya, of course kita ambil kereta seperti Proton pun dah sudah cukup. Okay, alright Alright, dan fasa yang keempat iaitu pada tahun 2027 dan seterusnya, insya-Allah kita akan berada di satu situasi di mana Kangen water machine sudah mencapai satu taraf yang kita panggil sebagai household name. Sudah menjadi satu household name. Jadi, untuk semua yang menjadi distributor, jangan lepaskan peluang. Kerana the time will come. Kalau kita tak teruskan, maka kita akan ketinggalan. Rugilah kita. Betul tak? Kan? Alright. Okay. Now, kita teruskan. Macam mana ni nak cepat. Okay, alright. So Energik ataupun Energik Malaysia sudah pun mencapai satu pengiktirafan daripada satu council iaitu Super Brand Malaysia. Bagilah satu tepukan. Tanda tepukan.
Okey, apa itu super brand? Satu brand, super brand ini adalah independent party yang mana dia memberi pengiktirafan dan Energik pada tahun 2021 telah pun diiktiraf sebagai super brand, di mana maknanya dari segi competition dia superior berbanding dengan kompetitor-kompetitor yang lain, dan customer recognize Energik produk ini iaitu Kangen Water sebagai satu produk yang superb, maknanya meeting all the expectation, dan mereka sanggup membayar walaupun harganya mungkin berbeza dengan yang lain, ya. So kita dah dapat pengiktirafan. Jadi habislah saya punya sesi presentation sebab kita dah super brand. So tak perlu nak mention lagi lah. Alright, next one. Okay, so presentation saya pada hari ini akan berkisar mengenai produk. Okay, apakah kualiti produk kita? Kenapa produk kita begitu berkualiti? Kemudian saya akan sentuh sedikit mengenai airnya, iaitu hasil daripada mesin, iaitu air. Apakah kualiti air yang kita ada? Kemudian saya akan bercakap mengenai maintenance, iaitu satu aktiviti yang mana amat penting untuk semua owner-owner mesin. Kemudian saya akan bercakap mengenai certification ataupun pensijilan yang diterima oleh syarikat Energik. Kemudian endorsement, okay, ataupun pengiktirafan. Kemudian saya bercakap sedikit mengenai life cycle cost, sebab ramai daripada kita bercakap hanya mengenai harga. Ya, adakah betul kita bercakap mengenai harga sahaja tanpa kita compare dia punya life cycle cost, dan seterusnya saya akan cover sedikit mengenai apa fakta mengenai competition, ya. Alright, so the first one mengenai product quality. Of course saya akan cover plate quality, feature quality dan inspection quality. Okay, but before that saya akan share apakah bezanya water filter dengan water ionizer, ya. Alright, abaikan dia punya color tu, Okay. Ramai daripada kita kat sini mungkin masih lagi tertanya-tanya, especially yang baru maybe sign up this month, last month and maybe about 2-3 months ago. Okay, so bagaimana kita nak promote actually Kangen Water ni, ya. So biarlah saya terangkan sedikit apa bezanya water filter dan water ionizer, ya. So water filter tujuannya adalah untuk menapis air, ya. Tujuannya hanya untuk menapis air, menapis daripada karat, menapis dari sedimen ataupun daripada kotoran dan sebagainya, ya. Mungkin kadang-kadang to the extent dia boleh menapis klorin, tapi tak banyaklah, ya. Jadi apa tujuan water filter? Hanyalah untuk menghasilkan air bersih. Itu saja tujuan asal, ya. Dan apa itu water ionizer? Ya, water ionizer adalah satu air, ya, bukan setakat bersih, tapi air yang mempunyai ciri kesihatan. Jadi air sihatlah. So water filter air bersih, water ionizer adalah air sihat. Ya. So cuma water filter ni banyak di market lah. Kita lihat ada yang mengatakan mereka mempunyai alkaline water, ya. Mereka mempunyai distilled water, mereka mempunyai RO water dan sebagainya. Dan tentunya walaupun berbeza-beza dari segi cara prosesnya, tapi dia still dalam kategori water filter, ya. Alright, sedangkan water ionizer melakukan proses pemecahan molekul air untuk menghasilkan air yang mempunyai ciri kesihatan, iaitu yang berantioksida, yang alkalis dan juga yang berkluster kecil, ya. Alright. Okay, ini important lesson. I think Sabtu minggu lepas, siapa yang attend EKW, okay, siapa yang cakap bahawa mesin kita ni adalah water filter, itu considered as a dirty word lah. Okay, so maknanya kalau kita nak introduce, better kita introduce as water ionizer, ya. So pagi tadi Master Sifu Zahid sentiasa menyebut water ionizer, ya. Begitu juga kalau kita nak promote, kita nak share, kita sebut water ionizer. Kalau orang tak tahu, this is the opportunity untuk kita explain, ya, apa itu water ionizer, ya. Sebab kalau kita mention alkaline water, apa jadi? Mereka pun Google. Bila Google jumpa macam-macam negative thing about alkaline water, tanpa kita sendiri mengetahui apa beza alkaline water daripada water filter dan apa itu alkaline water daripada water ionizer. Jadi kalau kita nak promote, kalau kita nak share, kita sebut water ionizer atau kita sebut air yang berantioksida tinggi. Boleh tak? Boleh ke tak? Okey, boleh, ya.
Alright, the next thing, plate quality. Kenapa plate? Plate kerana ianya adalah komponen utama pada mesin Kangen ini ya. Plate kita yang digunakan oleh syarikat Energik adalah solid titanium lah, 99.9%. Okey, kalau kita lihat di gambar di sana, kita lihat ia memang solid. Dia ada casing, ada bolt, okey, yang boleh dibuka, boleh dicuci dan sebagainya, berbanding dengan banyak kompetitor yang menggunakan mesh type ataupun jaring halus. Kerana apa? Kerana harganya lebih murah. Dan ada juga kompetitor yang menggunakan titanium alloy, maknanya campuran dari titanium dan bahan-bahan logam yang lain lah. So apa kelemahan mesh ni? Kelemahan mesh ni of course kita tak boleh apply power ataupun current yang lebih tinggi kerana dia akan lebur lah. Sebab tu dia hanya memerlukan certain power sahaja untuk menjalankan proses elektrolisis. So kat situ ada list beberapa water analyzer yang saya check. Ada yang pakai solid, ada yang pakai mesh, tapi kebanyakannya memang pakai mesh type. Dan ada juga yang claim mereka memakai hybrid. Sebenarnya hybrid ni just combination of mesh dan juga solid. Alright, so boleh tahu beza dia, maknanya kekuatan elektrolisis nanti kita akan tahu bahawa ia bergantung kepada jenis plate. Okay, so far? Alright. Okay, so bila kita bercakap mengenai plate, tentulah tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan elektrolisis. Dan plate adalah komponen utama. Plate adalah komponen utama untuk menghasilkan elektrolisis. Kalau kita lihat plate tadi, solid plate, of course kita lihat dia punya dimensinya. Kita akan mengukur dari segi ketinggiannya, dari segi lebarnya dan juga dari side-nya, berapa side dan sebagainya. Tapi memang sepatutnya dia punya tepi ataupun side tu kita kena ukur juga. Tetapi kat sini kita tak ukur. Kalau kita lihat Energik SD501 sahaja, dia punya keluasannya lebih kurang 490 square inches. 490 square inches. So maknanya dia besar, dia solid. Okay. Alright, kalau kita ingin mengukur kekuatan elektrolisis, apa yang kita panggil sebagai potential electrolysis unit, kita memerlukan 3 komponen penting lah. Kat sini kita perlukan power, kita perlukan electricity dari segi amperage dan juga kita perlukan surface area yang luas. 3 faktor ini kita consider untuk melihat kekuatan potential electrolysis unit. So kalau kita lihat SD501 di situ, dia lebih kurang 280 ribu potential electrolysis unit. Kita lihat K8 lebih kurang 300,000 potential electrolysis unit. Tapi kalau kita lihat kompetitor, kerana current yang digunakannya adalah rendah, power yang digunakannya juga adalah rendah, maka potential electrolysis unitnya hanya lebih kurang 6 hingga 10,000 sahaja. Kerana apa? Kerana power yang digunakan juga rendah, iaitu 80 hingga 200 watt sahaja. Kenapa? Sebab mesh type ataupun plate yang tipis yang kita katakan sebagai mesh tadi tidak dapat handle power yang tinggi. So far so good. Alright. So now we go to feature quality. Feature dia lah. Okay, the first one is dia punya filter. Selalu kalau kita ada water filter kat rumah, kita biasa dengan filter-filter yang besar lah. Tapi kalau kita lihat Kangen water machine, dia punya filter kecil saja, seperti botol 1 liter kita lah. I mean maybe almost 3/4 of botol 1 liter Kangen water kita. Very small, tapi sudah cukup menghasilkan air yang begitu bersih. Dan kita boleh lihat sini result yang telah pun diberikan. Ini yang lama lah, sijil yang lama. Tapi saya lihat hasilnya masih lebih kurang sama lah. So the level of arsenicnya, the level of H2S-nya, hydrogen sulfate-nya, the level of mercury-nya, klorinnya dan sebagainya memang jauh jauh lebih baik daripada piawaian yang ditetapkan oleh Food
and Drug Administration of Malaysia ataupun WHO, World Health Organization, ya. Dan kita lihat high grade filter ini dia remove banyak components, ya. Ada 10 components yang saya listkan kat sini, dan kebanyakan water filter ataupun filter yang kita lihat di luar sana kebanyakannya hanya remove mercury, rust, copper dan sebagainya, ya. So untuk K8 dia punya filter ada tambahan komponen iaitu ada chip, ya. Chip itu disalurkan ke microprocessor ataupun dihubungkan dengan microprocessor mesin Kangen ini untuk memberi signal bila ada high differential pressure. Maknanya bila ada clogging lah, kalau pressure masuk lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada pressure keluar, maka kat situ akan ada differential pressure dan kita tahu bahawa filter kita telah pun clogging untuk kita ambil tindakan, ya. Canggih sikit K8 ni, ya. Alright. Okay, alright. So mengenai hose, kenapa saya highlightkan hose ni, ya? Sebab dia nak prove bahawa ada sesuatu bezanya antara energy Kangen water dengan yang lain. Kalau kita lihat hose Kangen water yang paling besar tu, okay, dan kita lihat kompetitor menggunakan hose-hose yang jauh lebih kecil, dan hose Kangen water juga ada internal liner yang menyebabkan dia lebih kuat, sturdy ataupun lebih robust, lebih tahan lama, ya. Okey, so kenapa? Sebabnya adalah kalau kita relate dengan potential electrolysis unit tadi, bahawa air yang dilalukan di atas plate, kita perlu kontrol to certain extent supaya akan ada hasil dari electrolysis, ya. Sebab apa? Sebab powernya tak kuat, okey, jadi kita perlu lalukan secara perlahan-lahan. Okay, kadang-kadang mereka menggunakannya sebagai kekuatan mereka lah. Mereka kata mereka ada valve control, control valve dan sebagainya, di mana mereka boleh control the flow. Tapi sebenarnya cerita di sebaliknya adalah kerana mereka tidak boleh menerima air yang laju kerana nanti tidak menghasilkan potential electrolysis unit yang baik. Kalau kita lihat water filter average, okay, lebih kurang 3.5 liter seminit. Siapa ada water filter kat rumah boleh cek lah, Kemudian kita lihat banyak water ionizer, dia punya water flow dalam 1 liter, 1.5 liter, and the most pun dalam 3 liter, Tapi Kangen water flow lebih kurang average lah, kalau kita kata average dalam 8 liter seminit. Memang laju lah, sebab kita pernah sponsor air untuk big event macam Piala Emas Raja-Raja hanya menggunakan satu mesin sahaja, ya. Kita sponsor polis di Raja Malaysia pun kita hanya gunakan satu mesin K8 sahaja, ya. Alright. Okay, next. Okay, now kita talk about reliability and integrity, ya. Bila kita cakap mengenai reliability, okay, kita bercakap mengenai kemungkinan atau probability of failure, kemungkinan untuk fail. Bila kita bercakap mengenai probability of failure, tentu kita bercakap mengenai components, ya. Saya bagi contoh, kalau water filter, okay, dalam water filter tu normally dia ada 3 tank, okay, dia ada 3 tank. Tank untuk air yang normal, ambient temperature, tank untuk heater, dalam size-nya dalam 1 liter normally. Kemudian dia ada satu lagi tank iaitu untuk air sejuk. So ada 3 tank kat situ, ya. Kemudian dia ada compressor ataupun chiller. Kemudian dia ada pula heater. Jadi kalau kita bercakap mengenai probability of failure, yang mana yang senang fail? Okay, yang banyak komponen dalamnya ataupun yang kurang komponennya? Siapa boleh jawab? Okay, so sudah tentu jawapannya adalah mesin yang mempunyai komponen yang kurang, dia punya chances untuk failure-nya adalah kurang, ya. Bila kita introduce a lot of component inside the machine atau inside the any components, jadi maksudnya akan mudah untuk fail, ya. Dan yang keduanya adalah kenapa tidak ada air panas umpamanya adalah sebab kita nak preserve antioxidant level, ya. Dan kita akan tengok nanti kenapa actually tak ada heater, tak ada chiller ini lebih baik daripada yang sepatutnya, ya. Alright, so sekarang kita lihat apa yang kita pernah lihatlah berlaku pada awal tahun ini, ya. Awal tahun ni ingat tak di Selangor ada krisis air? Siapa ingat?
kita ada krisis air. Banyak mesin-mesin water filter terbakar, betul tak? Alright, kerana apa? Kerana mesin run dry. Maknanya tank tadi yang saya cakap tadi, tank apa? Tank untuk air panas, tank untuk air sejuk, kan? Dia sudah run dry. Bila air tak ada, okay, heater continuously running, chiller continuously running, maka kat situlah ada letupan-letupan kecil, ada short circuit, ada overheated dan sebagainya berlaku. Ya, dan di situlah apa yang saya nyatakan tadi, bahawa dari segi reliability memang ia tidak membantu untuk mesin itu memberi jangka hayat yang lama, ya. Dan kalau kita lihat note dekat bawah tu, actually air yang bagus diminum adalah air yang berada di ambient temperature. Ya. So maknanya air yang berada di ambient temperature ataupun di bawah body temperature kita adalah suhu air yang sepatutnya kita minum, kerana ia lebih memberi manfaat kepada kita, ya. Alright. Okay, ini bukanlah kita nak attack water filter, tapi inilah berita yang dinyatakan, ya, di akhbar-akhbar dan juga di TV pada bulan Mac. Pada bulan Mac tahun ini, kalau kita lihat, TNB sendiri membuat kenyataan bahawa mesin penepis air adalah punca bil elektrik kita mahal. Selalu orang kata, oh, Kangen Water bil elektrik mahal, kan, elektrik yang digunakan tinggi dan sebagainya. Dan ini adalah fakta dia sebenarnya, ya. Kerana apa? Thermal energy memerlukan apa dia? Memerlukan is a function of temperature. Okey, maknanya kalau kita nak panaskan air, sudah tentu thermal energy dia akan increase. Bila thermal energy increase, sudah tentu kita punya bil air pun bil api kita pun akan increase, kan? Thermal energy juga is a function of power, ya, and also is a function of duration, time lah, ya, maknanya berapa lama kita pakai. Kat bawah tu saya ada tulis, okey, 240 hingga 320 watt diperlukan, ya, untuk memanaskan 1 liter air atau 1 liter tank air kepada suhu 60 degree C selama 8 minit. Ramai orang ingat kita minum air itu 100 degree C. Tak, ya. Air yang kita minum daripada water filter sebenarnya hanya 60 degree C dan ianya memerlukan 8 minit. Power yang digunakan sebenarnya ada yang menggunakan sehingga 600 watt. Ya. Okay, saya cek spesifikasi, banyak water filter menggunakan 600 watt sebenarnya untuk memanaskan air. Jadi kat sini perlu kita nyatakan apakah benefit, ya, yang energi dapat tanpa menggunakan heater, ya. Alright. Okay, next. Kita pergi kepada inspection quality pula. Sebab apa? Sebab bila kita bercakap mengenai quality, bagaimana mereka melakukan inspection? Ini just an illustration lah. So semasa saya menjadi jurutera apa kita panggil instrumentation and control, iaitu peralatan dan kawalan dalam bahasa Malaysia, lupa pula. Semasa saya menjadi jurutera peralatan dan kawalan, okay, kita normally buat 4-point check. Apa tu 4-point check? So normally kita akan inject signal 0%, 25%, 50% dan juga 100%, dan kita lihat di control system apakah accuracy dan sebagainya yang kita dapat, ya, untuk kita boleh membuat control system yang mantap dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat, ya, kalau kita lihat energy facilities, mereka melakukan 22 point inspection, okay, dan memerlukan 5 inspector untuk satu mesin. Saya sendiri dah melawat kilang energi ini, ya, di Okinawa. Memang inspectionnya begitu thorough, ya. Ada yang menggunakan inspection secara automatik, manual dan sebagainya lah, ya. So tapi mereka melakukan 22 point inspection untuk komponen dan mesin itu sendiri. Jadi memang begitu thorough sekali lah. Dan of course mereka mempunyai ISO 9001 Quality Management System, iaitu sebagai manufacturer, ya. So only energy factory in the world yang boleh maintain this kind of quality standard. Berbanding dengan kompetitor, banyak kompetitor hanyalah kebanyakannya adalah OEM. Senang je nak check sama ada company ini sebenarnya dia OEM company ataupun original manufacturer. So kita check kilang dia, ada tak alamat factory atau kilang dia. Kalau tak ada, maknanya dia tidak mempunyai factory, ya.
So apa yang berlaku adalah mereka sebenarnya hanya sebagai reseller, assembler, rebrander dan sebagainya. Alright, so far okay? Okay. Yes, sir. Okay. Alright, thank you. Okay, now we talk about water quality. Tadi kita melihat produk quality So sekarang kita lihat pula dari segi water quality. Sebelum kita bercakap mengenai kualiti air, okay, so kita lihat kita punya drinking water lah. Sebelum kita lihat drinking water, ini badan kita lah. Ini selalu slide yang saya tunjuk lah. Badan kita memerlukan 70% air. Begitu juga bumi kita lah. Bayangkan bumi kita, kalau katalah kemarau 4 bulan, air dah turun menjadi 60% katalah. Boleh tak survive? Sudah tentu kita pun dah chaotic. Chaotic sana sinilah. Kemarau sana sini maknanya tak ada hasil buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan sebagainya tidak dapat berbuah ataupun kita tuai seperti yang kita mahu. Jadi badan kita ni adalah seperti buffering system juga. Maknanya ini adalah satu proses di mana kita akan detox. So kita memerlukan air yang banyak. Dan air ini juga akan membantu kita untuk memberi kecukupan air untuk kita gunakan dalam pelbagai aspek. Dan sudah tentu salah satu fungsinya adalah untuk neutralisekan asid dalam badan atau toksik dalam badan. So body pH kita, kalau kita tengok, dia punya requirement adalah 7.365. Itu adalah pH yang optimal lah untuk badan kita. Tetapi semakin kita meningkat dewasa, maka asid dalam badan akan meningkat dan pH akan menurun daripada 7.3, 7.2 sehingga 6.9 dan sebagainya. Dan di sinilah di mana kita akan menghadapi masalah. Dan kalau kita lihat di bawah itu, kita ada lihat cells. Sel adalah basic building blocks untuk menyebabkan body system kita sihat. Kalau sel kita sihat, badan kita sihat. Of course, kalau sel kita sihat, organ kita sihat. Dan bila organ kita sihat, body system kita akan sihat. Semasa saya mula berkangen dulu, saya mula promote Kangen Water, ada ramai yang mengatakan kepada saya, Saiful, badan kita ni Allah jadikan dengan organ. Memang organ kita lah yang akan berfungsi untuk neutralisekan asid, untuk buffer toksin dan sebagainya. Jadi saya jawab simple sajalah. Saya kata badan kita ni pun macam kereta juga. Kalau kereta tu baru, semuanya efisiensinya hampir 100%. Begitu juga dengan enjinnya, karburatornya, water pumpnya dan sebagainya. Loop all sistemnya hampir 100%. Selepas kita pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, adakah efisiensinya sama? Sudah tentu tidak sama. Dan kereta kita akan mula rosak. Begitu juga dengan badan kita. Adakah kidney kita, adakah hati kita, hempedu kita, semuanya dapat berfungsi 100% setelah banyak toksin masuk dalam badan kita? Tentunya tidaklah kan. So saya harap dapat memberi sedikit ilustrasi bagaimana air ini penting. Dan kepentingan air yang masuk dalam badan kita ada 2 aspek, iaitu satu adalah kualiti dan yang kedua adalah dari segi kuantiti. Maknanya dari segi kualiti, apakah ciri air yang nak kita minum? Yang kedua dari segi kuantiti, berapakah kuantiti air yang nak kita minum? Okay, so ini isu air kita lah hari ini. Most water we drink is acidic, betul tak? Betul tak? Siapa yang buat demo semua tahu kan, air kebanyakannya acidic. Okay, begitu juga dengan air bukit. Ramai orang ambil air bukit. Bila kita test bukan setakat acidic, tetapi mengandungi carbonik acid, mengandungi karbon dioksida yang tinggi. Kerana apa? Banyak berlakunya pembajaan dan juga peracunan untuk mengelakkan daripada diserang oleh serangga dan sebagainya. Jadi air kita mostly are very acidic. Air boring, rakan-rakan kita yang di Kelantan yang tengah menonton tentu lebih tahu bahawa air boring sekarang pun banyaknya adalah acidic. Jadi sukar untuk kita lalukan ke Kangen Water Machine selagi karbon dioksida tinggi di dalam air itu. Yang kedua, there are harmful contamination in our water. Of course. Okay, kalau kita dalam air itu ada banyak mercury, okay, ada banyak H2S, ada banyak klorin dan sebagainya, dia berbahaya untuk badan kita. Dan paling menyedihkanlah bila kita lihat banyak water filter, especially di kaki-kaki 5 kedai, kita lihat mereka tak maintain pun filter tu. Apa jadi? Akan ada fungus.
akan ada apa tu orang kata kulat dan sebagainya yang menyebabkan air itu contaminate ataupun poisonous, ya. Dan kalau kita lihat cara maintenance untuk water filter selalunya memerlukan technician untuk datang rumah. Jadi bila technician tak datang rumah, apa jadi? Maka kita miss the maintenance dan kita pun minum air yang contaminate, ya. Alright. The next thing, there are pesticide on our fruits and veggies. Of course, you know like Cameron Highland, okay, dia adalah nombor 4 tertinggi di dunia dari segi level of pesticide. Bayangkan kalau kita tidak ada cara bagaimana untuk cuci pesticide, maka susah untuk kita apa orang kata sentiasa dalam keadaan sihat. Ya, bayangkan di Singapura, sayuran daripada Cameron Highland sebanyak 1 tan. 1 tan sehari menyeberangi tambak Johor. Jadi kalau orang Singapura tak ada cara bagaimana nak menyuci pesticide, saya pun tak tahulah. Itu just an illustration. Bukan setakat Singapura lah, tapi kita sendiri yang berada di Malaysia. And then we are not properly absorbing water. Nanti saya ceritakan sikit kenapa. And of course another issue is kita punya bottle water. Okay. Water ionizer property. Ini semua orang dah tahulah. Okay. Kita punya property high alkalis. Ya. Maknanya kita boleh melihat atau kita boleh check melalui pH. pH ramai orang menyatakannya sebagai a term untuk kita panggil potential hydrogen. Okay. So kalau hydroxyl ion yang dihasilkan oleh mesin semakin tinggi, maka pH alkalinnya semakin tinggi. Ya. Kalau kepekatan hidrogen ionnya semakin tinggi dalam larutan air yang dihasilkan daripada elektrolisis, maka semakin tinggi keasidan, ya, iaitu rendahlah dia punya pH number dia, ya. Alright, so elektrolisis seperti yang kita tahu di bahagian cathode ataupun di negative rod akan menghasilkan hydrogen gas, yang mana hydrogen gas itu akan to certain extent diserap oleh air lah sebagai dissolved hydrogen. Walaupun industri mengatakan bahawa hidrogen bukanlah satu bahan yang mudah diserap oleh air. Ya. Alright, so tadi saya dah cerita banyak mengenai high alkaline ataupun alkaline property ni. Kita bergerak kepada microcluster. Microcluster maknanya molekul kluster air kecil. Ya, sebab tu kalau kita lihat frekuensi air yang kita minum ni semuanya lebih daripada 100 Hz. Kerana apa? Molekul klusternya banyak. Ya, jadi frekuensi dia tinggi. Tapi air yang baik seperti air Kangen water, air zam-zam dan sebagainya, dia mempunyai frekuensi yang rendah, antara 40 hingga 50 Hz. Ya, kalau gumpalan tu maknanya gumpalan dia kecil. Itulah sebenarnya fitrah asal air. Tapi disebabkan oleh pencemaran, maka ia menjadi kluster yang besar. Saya tak ada gambar kat sini lah. Selalu ada, ini tak ada. Hilang. Alright. Dan berkenaan dengan ORP, Oxidation Reduction Potential. Selalu orang panggil sebagai active hydrogen lah. Okay, so bila air itu mengandungi dissolved hydrogen, bila kita minum dia akan menjadi active hydrogen. Di mana active hydrogen inilah yang membekalkan atau mendermakan banyak elektron kepada sel-sel DNA kita. Especially sel-sel DNA yang sudah rosak atau sudah menjadi free radical lah. Free radical ni maknanya umpamanya daripada toksin lah. So dia sentiasa kekurangan elektron, di mana bila dia kekurangan elektron dia akan mencuri daripada sel DNA yang sihat. Dan sel DNA yang sihat itu akan menjadi radikal bebas. Dan begitulah proses itu berterusan sehingga kita mudah mendapat penyakit, sistem pertahanan badan kita tidak kuat dan kita pun mengalami proses penuaan. So di dalam buku Healing is Voltage, Dr. Jerry Tennant mengatakan bahawa kalau kita nak menggalakkan pertumbuhan sel baru, kita memerlukan sekurang-kurangnya negatif 50 millivolts. Kalau nak imagine berapa banyak negatif 50 millivolts, 1 atau 2 biji orange juice. Okay, 1 atau 2 biji orange juice yang fresh. Okay, kita ambil dia punya juice dia. Banyak orang dia perah dalamnya ya. So kalau perah dalamnya dia tak dapat. Dia kena sekali dengan yang putih-putih, selaput tu sekali yang baru kita dapat dia punya juice dia. Alright, so untuk time COVID-19, okay, saya rasa ramai daripada distributor kita membuat banyak perkongsian dan mendapat banyak pengalaman daripada COVID-19 punya
pandemik ataupun serangan COVID-19 buat masa sekarang ini ya. So ada yang stage 1 di mana tidak bergejala, stage 2 sudah bergejala, stage 3. Bila stage 3 sudah masalah lah. Kadang-kadang kita dapat tahu orang tu dah stage 3, kita pun hantar air. Apa yang berlaku pada stage 3? Apa yang berlaku pada stage 3? Ia sudah mengalami radang paru-paru. Ya, bila mengalami radang paru-paru, maka sudah ada penghasilan lendir. Ya, sebab tu kadang-kadang bila kita bagi minum air Kangen, kadang-kadang termuntah keluar lendir. Ya, alright. So stage 3 ni maknanya dah bahayalah. Sebab apa? Bila keluar lendir, maknanya karbon dioksida sudah sukar untuk dikeluarkan. Okey, karbon dioksida sukar untuk dikeluarkan, maka dia akan pergi mana karbon dioksida tu? Dahlah oksigen sukar untuk kita ambil dari udara, tapi kita juga sukar untuk mengeluarkan toksin ataupun karbon dioksida keluar. Dia masuk ke dalam darah kita. Bila masuk ke dalam darah kita, dia sudah contaminate, mencemarkan darah kita. So darah kita bertoksin tinggi. Sebab tu kalau doktor bagi tahu, dia kata ada infection, darah beracun masa stage 3. Dan jika dia pergi progres kepada seterusnya, maka kita akan pergi kepada stage 4 lah, di mana kita sudah tidak boleh bernafas seperti biasa. Kita memerlukan inhaler, ya, kita memerlukan inhaler. Dan akhirnya kalau berterusan akan sampai satu stage di mana kita memerlukan alat untuk bantuan pernafasan sepanjang masa, iaitu stage 5 lah, ya, alright. So badan kita ni sebenarnya memerlukan lebih kurang negatif 20 hingga negatif 25 millivolts lah untuk kita maintain, ya, untuk kita maintain badan kita dalam keadaan yang fit dan juga keadaan yang sihat. Jadi maknanya kita perlukan antioksidan yang tinggi untuk memastikan bahawa sistem pertahanan badan kita kuat. Sebab tu kita kena promote antioksidan, ya, jangan kita promote alkaline sangat sebab nanti penat kita nak menjawab. Jadi kita promote antioksidan, ya, kerana antioksidan ni memang amat diperlukan, terutamanya time COVID ni membantu kita untuk mempercepatkan pemahaman pasaran bahawa antioksidan ni adalah properti yang kita amat-amat perlukan, ya. Alright. So mesin ini mempunyai 5 jenis air, ya. Kalau water filter mempunyai 1 jenis air, tapi kita water ionizer mempunyai 5 jenis air. Okay, kalau kita lihat yang pertamanya ada air yang kita minum, ya. Air yang kita minum yang ber-pH 8,5 hingga 9,5. Kemudian kita ada strong Kangen water tadi, ya, yang kita gunakan untuk penyucian. Jadi the keyword here adalah penyucian. Cuci pesticide, cuci chemical dan sebagainya lah. Maknanya kalau kita pakai air pipe memang kita tak boleh cuci, ya. Kemudian kita ada strong acidic water, pH 2.5. Ya, di mana ini bukan normal pH 2.5, ya, tapi dia adalah hypochlorous acid level. pH 2.5 yang ada HOCl, hypochlorous acid, yang boleh membunuh bakteria, ya, dalam masa 30 saat, dalam masa 1 minit dan sebagainya, ya. Kemudian ada clean water. Clean water maksudnya menghasilkan air bersih, iaitu dia tidak melalui proses elektrolisis, dia hanya ditapis sahaja. Dan kemudian yang kelimanya adalah beauty water, iaitu menghasilkan air yang akan mempercepatkan pertumbuhan sel kulit untuk menjadikan kulit kita lebih cantik dan sebagainya, ya. So ada 5 jenis air, ya. Alright. So ini adalah disinfectant chart. Kita bercakap mengenai pH 2.5. So kalau kita lihat color merah tu, saya dah highlightkan pH 2.5, daripada air biasalah dengan pH 2.5 daripada energy Kangen machine yang berstatus hypochlorous acid. Ya, so maknanya kat sini ada sodium chloride yang digunakan untuk menghasilkan air yang berciri hypochlorous acid. Ya, kat situ ada dia punya equation dia, H2O plus NaCl, okay, dan plus electricity, ya. So kita dapat hypochlorous acid di sini, ya. Alright. Dan air yang anti-microbe ataupun antibakteria ni selalunya ORP-nya dalam positif 110 mV. So itu kombinasi status air tadi dan juga kombinasi dengan status antioksidan dia, ya. Alright. Next one, ini US Environmental Protection Agency ataupun EPA. So menggunakan disinfectant hypochlorous acid, ya.
digunakan untuk COVID-19. Ini di Amerika Syarikat lah. Dan kita di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia juga, okay, ada artikel yang cover mengenai hydrogen therapy for management of C19. Maknanya kalau time COVID-19 ni bagus untuk kita consume, okay, consume bahan-bahan yang banyak mengandungi antioksidan. Kalau di sini KKM nyatakan sebagai hydrogen water, maknanya air yang mengandungi dissolved hydrogen. Okay, so kita tak perlu risau, even KKM sendiri recognize that antioksidan ini adalah penting. Alright. Okay, 5 top true value. So siapa yang belum ada Kangen water machine, jangan lagi berkira-kira. This is the time. Kerana apa? Kangen water machine ni nilai tambah dia memang begitu tinggi sekali. Pertama, bila kita ada Kangen water machine, kita seolah ada doktor kat rumah. Kenapa kita kata ada doktor kat rumah? Kerana dia bantu untuk bufferkan toksin, dia bantu untuk menguatkan sistem pertahanan badan, dia bantu macam-macam lah. Sebab tu kita ada doktor di rumah. So kalau kita nak tahu, kita boleh tanyalah rakan-rakan kita yang dah setahun minum Kangen water. Okay, maknanya cukup lah. Jangan ada mesin tapi tak minum. Ramai daripada kita ada mesin tapi tak minum cukup. Jadi kita tak nak. Maknanya kita kena minum. Tadi kita bercakap mengenai kualiti dan kuantiti air. Alright. So kalau kita tanya rakan-rakan kita yang dah setahun ke atas memiliki Kangen water machine, mereka akan cakap, dah lama dah tak pergi jumpa doktor. Doktor pun tanya, lama tak pergi tak datang klinik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak pergi klinik, mana pendapatan kuranglah untuk mereka kan. Dan bila kita ada Kangen water machine, seolah kita ada beauty center. Betul tak? Alright, so kita ada beauty set. Kita boleh buat beauty set dengan pH 11.5, dengan pH 2.5 dan juga dengan pH 6.0. Kemudian kita ada antiseptik dan deterjen. Semasa COVID-19, banyak rakan-rakan kita menggunakan air pH 2.5 sebagai sanitizer ataupun antiseptik. Dan insyaAllah bila kita ada mesin kat rumah, kita gunakan sebagai sedekah jariah. Banyak kita boleh gunakan sebagai infak kita kepada masjid, surau, masyarakat dan sebagainya. Untuk kami selalu membuat CSR program lah. Banyak program fund ride, fund run, derma darah, kita sponsor pasukan dan sebagainya. Dan itu adalah satu cara kita memberi balik kepada masyarakat. It is not so much of closing the machine, tapi itulah cara kita memberi balik kepada masyarakat. Dan last but not least, ia boleh dijadikan sebagai ATM machine. Tadi Master Sifu Zahid dah cakap, dah ada proven, dah ada track record. Kalau kita nak hit 1 million estimate, kita mesti naik 6A2 umpamanya. Itu contoh lah, itu contoh. Jadi ramai orang sebenarnya mendapat pendapatan yang mereka sendiri tak sangka-sangka lah dengan bisnes Kangen ni. Ada tak bisnes direct selling lain ataupun network marketing lain yang boleh menghasilkan ramai jutawan? Yang jadi jutawan normally produk product owner lah. Tapi after certain time, company akan merudum, and then product owner akan buat produk baru, distributor lari ke produk-produk lain. Tapi tadi Master Sifu Zahid dah mention bahawa bisnes energi ini adalah bisnes long term, bisnes keluarga, bisnes yang boleh diwarisi, bisnes yang boleh menghasilkan jutawan. Tak perlu risau lagi nak simpan stok, nak maintain point, kan, nak renew membership, tak ada. Jadi saya pun kadang-kadang heran kenapa ramai daripada kita dah tahu tapi masih buat benda lain. Kan? Mungkin kerana mendengarlah bisikan-bisikan daripada kiri, daripada kanan, maka itulah yang membawa kita lari daripada landasan kita. Dan perlu kita ketahui, bahawa bila kita berkangen, maksudnya kita actually realizing the true health of others, realizing the true health of us, realizing the true health of our family lah. Maknanya kita pastikan bahawa kita physically sehat, kita financially sehat dan kita spiritually sehat, insyaAllah. Alright. Okay, mengenai maintenance. Okay, so maintenance free versus auto and manual cleaning. So sekarang kita lihat ini Energik punya sistem. So Energik is the only mesin yang melakukan manual dan auto cleaning. Kebanyakannya melakukan auto cleaning. Apa yang kita panggil
Auto cleaning tu. Auto cleaning tu maknanya dia buat backwash lah. Maknanya dia tukar polarity, okey, air tu instead of flow ke depan, dia flow ke belakang. Dia cuci. Itu saja banyak water ionizer buat. Maknanya dia hanya cuci dengan backflow saja. Tapi Kangen water machine ada kita gunakan e-cleaning, ya. Kita pakai e-cleaning, kita cuci plate tu supaya dia bebas daripada kalsium yang deposit ke atas kita punya titanium plate tadilah. So supaya dia bersih dan menghasilkan antioksidan yang tinggi atau menghasilkan properti air yang berkualiti tinggi, ya. Kemudian automatic cleaning yang kita mention macam saya cakap tadilah, is all about running the beauty water ataupun mesin tu sendiri nanti akan buat auto cleaning untuk kita, ya. So mesin Kangen water ni kita ada manual cleaning seperti deep cleaning yang kita lakukan setiap tahun untuk pastikan mesin kita berkeadaan dalam tip top. Sebab tu jangan risaulah kalau katalah kita orang tanya banyak perkara mengenai water ionizer lain, kita boleh test kualiti air dia, tak ada masalah. So kita amalkanlah setiap hari, kita run beauty water 3 hingga 5 minit sebelum kita start the day. Boleh kita gunakan untuk mengambil air sembahyang lah. Saya selalu amalkan, kalau nak ambil air sembahyang saya gunakan beauty water. Nak ambil air sembahyang kena pakai beauty water, ya, alright, okay. And then of course auto cleaning memang dah sedia ada, okay. And then mengenai dengan warranty, warranty ni memang sesuatu yang banyak kompetitor gunakan to actually memberi satu confusion lah. So ada satu produk tu dia kata dia bagi warranty 15 tahun. Jadi bila kita check, rupanya warranty tu kat note tu rupanya hanya diberikan untuk titanium plate sahaja. Ada juga dia kata warranty last forever. Tapi kat bawah tu macam-macam condition. Dia void bila running dekat hard water. Bayangkan kalau kita bawa kat Bangladesh, kat India, kat Pakistan memang habislah. Kat sana hard water sampai 600 mg per liter. So very very high, ya. Okay, so tapi Kangen water kita bagi 5 years warranty yang diberikan oleh factory. Sebab apa? Sebab banyak warranty hanya diberikan oleh syarikat. So kita tahu kat situ bahawa dia tidak mempunyai factory, ya, maknanya dia adalah reseller, resembler dan sebagainya. Okay, alright. Next, timing okay ke? Okay, kalau time okay, ada lagi berapa minit? 26 minit Okay, alright, good. So I ada good ample time lah. Alright, okay. Alright, next, OEM versus reseller. Tadi saya dah cakap banyak. Okay, ini Energy Factory di Osaka. Saya tak tahu sekarang ni sama ada makin besar ke atau sebagainya. Tapi beginilah rupanya semasa saya melawat di sana lah, ya. So dia adalah satu factory yang bukan setakat manufacture Kangen water machine tu saja, maknanya bukan setakat assemble the component to become Kangen water machine, tapi dia juga dia manufacture semua komponennya. Maknanya dia buat daripada A to Z. Mereka menggunakan teknologi robot, automation control dan juga manual. So kombinasi of robotik dan juga manual. Alright. Dan dia kat situ kilang dia sangat-sangat bangga kerana mereka adalah kilang yang diiktiraf sebagai medical grade factory, medical grade device factory. Alright. So ini sebenarnya bukan silap dia punya header tu. Sebenarnya ini just a background, ya. Apa yang berlaku di Jepun lah. Kenapa Jepun menjadi pace setter dalam water ionizer ni? Kenapa dia menjadi pace setter? Kerana sebenarnya ionizer research ni telah pun bermula, ya, sejak tahun 40-an lagi. Time tu industri begitu pesat di Jepun, banyak isu seperti acid rain, pencemaran dan sebagainya. Maka di situlah bermulanya banyak research, bukan setakat research tentang water ionizer, tapi research dengan banyak perkara lah yang begitu digalakkan oleh pihak kerajaan dengan memberi grant, dana dan sebagainya, ya. Dan sehinggalah pada awal tahun 50-an, maka water ionizer mula develop di Jepun lah. Dan pada ketika itu, tak silap saya dalam tahun 1958, Japanese Health Ministry approved the water ionizer as health improving medical device. Sebelum 1966 ni,
Maknanya tahun 58 itu maknanya Japanese government sudah menggalakkan orang untuk minum water ionizer, dan sehingga tahun 1966 ia telah pun digazetkanlah sebagai satu cara untuk improve kita punya health, ya, dan sebagai medical device. Itu pada tahun 1966. Dan tahun 70 dia mula dikomersialiskan. Okay, dan Mr. Oshiro acquire ionizer technology pada tahun 1974 setelah beliau ketika itu menghadapi masalah dengan syarikat Sony, ya. Kalau kita baca sejarah dia, dia memang terlibat dengan Sony, menjadi seorang entrepreneur yang berjaya lah ketika itu, dan sehinggalah beliau mendapat masalah bila ada revolution, ya. Kalau kita dengar beta teknologi versus VHS teknologi, ya. Tadi Master Sifu Zahid ada bercakap mengenai Kodak dan sebagainya lah, ya. So sama je lebih kurang isu dia, ya. Alright, so asset life, jangka hayat. Jangka hayat kita berapa? Jangka hayat kita ada negara 65 tahun, ada negara 70 tahun, ada negara 80 tahun dan sebagainya. So jangka hayat mesin kita adalah 25 tahun, ya. Jangka hayat mesin kanga kita adalah 25 tahun. Maknanya kadang-kadang orang yang beli tu dah meninggal dunia tapi mesin tu masih ada lagi. So the best life cycle cost, the best reliability and availability. Ya, kerana apa? Kereta tidak mempunyai banyak komponen, ya, seperti chiller, heater dan sebagainya. Kita mempunyai solid plate, ya, yang begitu mantap, iaitu satu bahan titanium, ya. Alright. So life cycle dia 25 tahun. So kita boleh imagine 25 tahun. Jadi kalau kita dulu biasa beli water filter normally boleh up to 5 tahun. So kalau 25 tahun, maknanya sama dengan satu mesin Kangen kita beli sama dengan 5 mesin water filter. Nanti kita cover sikit mengenai life cycle cost lah. 5 tahun kita ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Tapi Kangen water machine kita boleh gunakan sepanjang masa. Hanya memerlukan deep cleaning, dan kalau kita menghadapi masalah yang kronik pun kita boleh refurbish. Saya pernah pergi ke Bangladesh. Okay, kita uji mesin ini di Bangladesh, memang teruk lah dia punya mineral ataupun dia punya TDS-nya begitu tinggi. Okay, dan kemudian kita punya tim kat sana pun tak membuat cleaning yang betul. Maka kita terpaksa bawa balik di Malaysia untuk kita buat refurbishment, ya. Kita cucilah, kita buka dia punya plate, ya. Alright, so maknanya tak ada masalah dengan mesin ni. Alright, certification. Okay, certification semua orang tahu, Energik diiktiraf sebagai medical grade device. Dia bukan sebagai medical device lah, sebab kita dekat Kementerian Kesihatan Malaysia ada department dipanggil sebagai Medical Device Department. Jadi dia orang marah lah kalau kita asyik duk cakap medical device. Sebenarnya kita medical grade device. Apa itu medical grade device? Medical grade device bermaksud bahawa air yang kita minum itu tidak ada risiko kontaminasi, tidak ada risiko keracunan. Itu yang sebenar-benarnya, ya. Dan kita diiktiraf di bawah international standard, iaitu ISO 13485, di mana di Jepun standardnya hampir sama dengan ISO, dipanggil JIS standard, iaitu JIS 13485. Di Malaysia belum ada lagi lah. Malaysia menggunakan ISO lah. Mungkin nanti satu hari Malaysia akan ada standard, di mana SIRIM adalah peneraju Jabatan Standard Malaysia. Rakan-rakan saya banyak menjadi what we call this committee dalam pelbagai standard yang dilakukan oleh Jabatan Standard Malaysia. Mungkin nanti satu hari saya boleh usulkan kepada mereka. Alright. So sebelum saya pergi kepada plate ni, okay, banyak negara kalau kita lihat juga mempunyai water ionizer. So mereka kata mereka pun diiktiraf sebagai medical grade device, tapi mereka tidak diiktiraf oleh ISO standard, tapi diiktiraf oleh negara itulah. Mereka tunjukkan sertifikat, kita tengok Korean standard lah, apa standard dan sebagainya, ya. Alright. Okay, ini titanium plate kita, ya. Titanium plate kita sebenarnya bukan kaleng-kaleng, ya. Titanium kita adalah 99% solid, ya. Maknanya kat sini tidak ada campuran. Dia bukan maknanya alloy, campuran dengan bahan-bahan logam yang lain, ya.
tapi ia adalah 99 pure, ya. Dan memang plate ini tahan kerana dia tahan daripada suhu lebur lah. Kalau kita lihat spek titanium yang pure ni, memang dia hanya boleh lebur pada suhu 3000 darjah Celsius, ya. Dan sebab tu dia digunakan di 3 industri utama titanium ni, ya. So yang pertama adalah industri chemical, di mana dia boleh tahan chemical reaction. Sebab tu titanium digunakan di sini. Kemudian digunakan di industri apa? Di industri aviation, penerbangan, ya, di mana kalau Boeing 777 tu 777 syarikat penerbangan ini menggunakan lebih kurang 50 tan 50 tan titanium di kapal terbang itu. Kerana apa? Kerana bahannya yang tidak mudah karat, bahannya yang ringan, bahannya yang tahan daripada whatever suhu dan sebagainya, ya. Alright. So itulah antara kelebihan titanium ni lah, ya. Dan kebanyakan kompetitor dia menggunakan pelbagai cara untuk menurunkan harga, ya. Jadi dari segi bahannya dia berbeza-beza antara satu water ionizer kepada water ionizer yang lain, ya. Alright. So bagaimana dengan kilangnya? Bila kita produce medical device grade punya produk, maka kilang ini juga setelah dibuat inspection oleh Ministry of Health, ya, Kementerian Kesihatan Jepun, ini bukan Kementerian Kesihatan Malaysia atau mana-mana, tapi Kementerian Kesihatan Jepun sendiri, maka mereka certified kilang energi yang berada di Osaka ini sebagai medical grade device manufacturer. So ada lagi satu certification. Maknanya dari segi requirement, dari segi produk quality, daripada segi sistem, quality system dan sebagainya, mendapati piawaian yang telah pun ditetapkan. So kita tak perlu risaulah untuk minum Kangen water machine, ya. Jepun kot. Alright. So next, Gold Seal Award. Ramai orang kata dia orang pun diiktiraf oleh Water Quality Association. Tapi Energik is the only, hanya satu-satunya water ionizer yang mendapat pengiktirafan sebagai Gold Seal Award lah. Maknanya dia support kepada pencemaran, air yang bersih, air yang tidak ada unsur kontaminasi, dan faktor utamanya adalah disebabkan air ini adalah air medical grade device, ya. Alright. So sebelah kanan kita ada sirim, ya. Sirim sijil yang ini tapi tahun 2015. Sekarang ada sijil barulah, tapi cuba perhatikan di atas sana, ya. Okey, product type. Product type dia bukan lagi water filter, tapi water ionizer. So itu ada satu big achievement daripada kita di mana Kangen water machine sudah tidak lagi diiktiraf sebagai Kangen water filter, tidak diiktiraf sebagai water filter, tapi sudah pun diiktiraf sebagai water ionizer. Ini semua adalah hasil daripada kerja-kerja kita yang educatekan masyarakat tentang apa bezanya water filter dan water ionizer. Sebab tu ramai kompetitor di 5 tahun pertama menyerang kita bertubi-tubi, kerana kita membawa satu dimensi baru yang memberi manfaat dan benefit kepada masyarakat. So bila mereka takut losing competition, dia attack kita lah. Sebab dia consider themselves as inferior, jadi nak make sure mereka menang, mereka akan attack kita, ya. Alright. So sebelah kiri tu kita tengok akta lah. Akta ada banyak, so kita kena careful lah. So distributors need to adhere with the following acts. Ramai orang tanyalah, for example kan, kenapa kita tak boleh promote tentang Kangen ni boleh menyembuhkan penyakit, kan? So kita berada di bawah Akta Ubat, Akta Ubat 1956, ya. So jadi maknanya kita tak boleh claim selain daripada penyakit yang 28 itu, melainkan dengan menggunakan ubat. Tapi kenapa ramai orang tak kena attack? Kalau kita pergi shopping mall, shopping komplek, ada je yang claim kata dia punya suplemen menyembuhkan dan sebagainya. Kerana produk dia tak superior, orang pun tak care. Sebab tu bila Kangen yang buat, semua orang attack kita. Tapi kita tak perlu pun claim menyembuhkan, ya, kerana the product will do the talking. Itu orang Jawa katalah, Alright. Yang kedua adalah Akta Makanan 1983. Ni katalah ada distributor yang jual air di open, di mall, di supermarket, di Giant. Ini sudah menyalahilah undang-undang Malaysia. Jadi kat sinilah kompetitor mencari jalan untuk tembak kita. Tapi sekarang dah tak ada dah. Ini cerita dululah, zaman-zaman dulu.
Sekarang dah zaman ini kita tak ada lagi dah. Kita semua dah matured lah. And then kita berada di Akta Jualan Dadah 1952. Okay. So pengiklanan bahan-bahan perubatan. So kita memang tidak boleh melakukan seperti yang dinyatakan lah. Alright. Okay, next one. Endorsement. Okay, the only company yang mendapat pengiktirafan daripada Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Diseases. JAPA lah. So saya tak tahu the exact number of the doctors and surgeons sekarang ini, tapi memang cukup banyak. So bila dapat pengiktirafan daripada organisasi doktor yang terbesar di Jepun, maka sudah tentu kita tidak perlu risaulah. Okay, antaranya doktor-doktor yang saya cukup kagum, Dr. Hiromi Shinya. Saya ada baca banyak buku dia. Memang dia cukup menakjubkan lah. Dia adalah juga kita panggil sebagai penasihat kepada beberapa, salah satu penasihat lah, bukan the only penasihat. Salah satu penasihat kepada beberapa Presiden Amerika Syarikat. Inilah Dr. Hiromi Shinya. Dia praktis di New York dan juga dia praktis di Tokyo. Dan dia adalah seorang inventor of endoscope, menggunakan kanker water sebagai salah satu cara untuk recovery lah, untuk menyembuhkan pesakit dia. Sebab orang seperti Dr. Hiromi ni, dia punya KPI, dia punya penanda aras dia adalah untuk membantu pesakit dia sembuh dari sakit, bukan membantu syarikat untuk meningkatkan revenue. Itu Dr. Hiromi. Kemudian kita lihat Dr. Ray Kurzweil lah. Dia kenapa saya highlight kat sini, kerana dia bukan kaleng-kaleng lah. Dia kat US ni memang very famous, dan salah satu researchnya adalah research mengenai alkalized water atau alkaline water lah. Sebab tu saya letak kat sini. Dia mendapat penganugerahan daripada Presiden Amerika Syarikat ketika itu. Okay, so ramai orang kata, ramai yang membuat komen tentang kanker water, senang je. Kita cakap, okay, mana yang kita nak dengar? Adakah kita nak dengar orang yang baru kenal ionized water sehari, 2 hari atau sebulan, 2 bulan? Atau kita nak dengar doktor-doktor, researcher-researcher yang dah pun minum, yang dah pun buat research dan yang telah pun membuat buku-buku. Ada kadang-kadang, ada doktor buat komen tentang ionized water, sedangkan dia tak baca pun buku tentang ionized water. Dia tidak pun refer kepada Hydrogen Society, iaitu satu perkumpulan yang membuat kajian tentang antioksidan, hydrogen water dan sebagainya. So kita kena simple saja. Jawapan kita adalah kerana banyak doktor-doktor telah pun membuat kajian, doktor-doktor banyak pun yang telah minum dan telah membuat buku. Orang-orang inilah yang patut kita follow lah. Saya bagi contoh, saya cukup suka dengan Dr. Dr. Feredon. Dr. Feredon ni dulu kena tangkap masa zaman revolusi, dan semasa di penjara dia mencuba cari jalan bagaimana dia nak bantu inmate ataupun orang yang dalam penjara tu untuk sembuh dari sakit. So lama-lama dia mendapati bahawa semuanya adalah air. Sebab tu banyak buku dia mengenai sebenarnya kita bukannya sakit, tapi sebenarnya kita kekurangan air, tak cukup air dan sebagainya. Alright, so itu Dr. Feredon kita kena baca lah. And then kita ada of course Robert Girard, paling famous, founder of American Anti-Cancer Institute. Setiap orang mesti ada satu buku ni kat rumah. Semua orang bukan yang cakap kanser saja. Semua orang kena ada satu buku ni kat rumah. Nanti Senior Seafood Adwan boleh tolong promotkan buku ni. Kenapa kita harus ada satu buku ni di rumah. Kemudian Dr. Tim McKnight, Skeptical Doctor, Dr. Dave Carpenter. Sesiapa yang baru dalam Business Kangen mesti baca buku Dave Carpenter ni untuk memberi kefahaman apa itu ionized water. Alright. Dan Dr. Hiromi Shinya banyak membantu kita untuk memahami kenapa kita perlu alkaline property, kenapa kita perlu antioxidant property. Jadi baca buku-buku dia. The famous one is the rejuvenation enzyme. Bahasa yang digunakannya juga adalah bahasa yang mudah. Alright. Next one, sportsman. So kita boleh tengoklah ada Tiger Woods kat situ. Dan kat tengah tu kita lihat Seattle Seahawks. Saya remember bila saya belajar di Amerika. Okay, masa tu tim ni masih lagi bermain lah. Okay, dan ni tim Seattle adalah tim yang menjadi champion setelah tahun pertama minum kanker water. Dan kat kanan tu Sazali Hamzah, kita punya bina badan. Ada cerita semasa saya having lunch dengan dia, dengan tim.
So saya tanya dia, kerana saya lihat bila dia makan nasi dengan makan daging salai. Sedangkan saya kat depan saya makan kari, kari ikan. Saya tanya dia kenapa tak guna kari dan sebagainya. Dia kata this is what it take to be champion. Basically lebih kurang macam itulah. Dia punya summary dia. Okay, kalau kita sanggup menjadi seperti dia, dan kita boleh jadi macam dia. Okay, so good to note that dia sekarang minum kangen water. Yeah, alright. And then kita lihat ni Tom Brady. Tom Brady ni adalah one of the quarterback lah. Untuk siapa yang tahu American football, quarterback ni memang anchor lah dalam permainan. Okay, ini yang saya cerita tadi, kita talk about CSR. Okay, so kita sponsor Piala Emas Raja-Raja, kita nampak kat situ. Si Fuji Uzura dengan Imah ada kat situ. Okay, okay, kemudian kita ada sponsor The Cops, PDRM team. Ini adalah CSR kita lah. Ini recently, pada bulan lepas, kita sponsor air di program derma darah dan perdana. Kita sekarang sebenarnya kekurangan darah satu Malaysia. Kita kekurangan lebih kurang berapa bag saya tak ingat lah. Tapi memang kita short of darah sekarang ni kerana semasa COVID-19 tak banyak program derma darah dilakukan. So insyaAllah kita akan lakukan program ni satu Malaysia. The next one will be in JB pada minggu hadapan dan minggu satu lagi insyaAllah. Dan tim kita di Johor akan bersama-sama lah. Ni Menteri Belia dan Sukan lah, Peja. Kalau kenal Peja lah, Datuk Seri Ahmad Faizal lah. So saya bagi dia BT set. Kerana bila saya cerita mengenai BT water, dia selak kaki dia. Dia selak kaki dia. Dia kata dia ada sakit kulit. Lepas tu dia suruh TV semua off lah. Sebab dia kata nanti viral pula kaki dia ada kurap dia. So saya bagi dia BT set. Yeah? Alright. Okay, so ini fun ride, fun walk dan sebagainya. So kita sama-sama lah, maknanya membuat CSR agar masyarakat mengetahui apa itu kangen water lah. So semasa fun ride ni seronok bila dekat water station tu, I think about 200-300 dia orang dah menjerit dah. Kangen. Itu yang seronok. So maknanya kangen dah jadi famous ketika itu. Yeah. Okay, personality, tak payah saya mention kat sini lah. So you nampak kat situ ada politician seperti Barack Obama, Donald Trump, ada persona sport, ya. You tengok juga kat situ beberapa artis lah seperti Brad Pitt dan sebagainya. Alright, so sebelum habis saya cakap sikit mengenai life cycle cost. Okay, bila kita bercakap mengenai harga mesin, selalu kita bercakap mengenai harga yang ditawarkan ketika itulah. Maknanya kalau kita lihat dari segi dari segi life cycle cost, dia tidak membayangkan the true story. Ya. Sebab apa? Sebab dia orang takut cakap pasal life cycle cost kerana mereka tidak dapat memenuhi banyak aspek-aspek yang ada dalam life cycle cost. Jadi soalan dia, adakah bila kita memiliki mesin itu, mesin water analyzer ni, ianya adalah satu pembelian atau pelaburan? Sudah tentu ia adalah suatu pelaburan. Kerana pelaburan ini adalah satu kegiatan menanam modal melalui pembelian aset seperti Kangen Water Machine dengan tujuan untuk mendapatkan benefit atau tujuan mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Bukan masa sekarang sahaja. Okay, so life cycle cost ni basically adalah satu cara di mana kita evaluate aset kita untuk sepanjang tempoh aset life tu. Kalau 25 tahun, maknanya 25 tahun lah. So daripada kita purchase, kemudian kita install, and then kita operate the machine, and then kita buat maintenance, financing kalau ada, depreciation, disposal dan sebagainya. Okay, so ini contoh lah life cycle cost untuk 25 tahun. Saya beri contoh Kangen K8 lah. Okay, Kangen K8, so kita purchase 18,980, and then kita ada operation cost, kita ada maintenance and service. Maintenance and service ni kita punya e-cleaning, kita punya deep cleaning dan kita punya filter. Begitu juga kita ada disposal. Kalau katalah kita tak pakai Kangen Water Machine selepas 25 tahun, dia masih berharga lagi kerana ada titanium plate dekat situ. So total cost yang kita ada lebih kurang 36,000. Saya tidak mengambil kira depreciation, saya tidak mengambil kira health cost saving yang kita ada of not going to hospital, apa semua tu saya tak ada. So semuanya adalah tangible lah
Yang intangible tu saya tak masukkan dalam ni. Ya. Kemudian kalau water filter yang brand C umpamanya kita tahu. Untuk 5 mesin kita beli sebanyak itulah 35,000. Kemudian maintenance dan servisnya, kemudian dia punya financingnya, okay, sebab kalau kita beli 7,000, at the end of 5 tahun kita sebenarnya bayar dalam 11,000 lebih dan sebagainya. So kalau kita lihat life cycle cost, sebenarnya Kangen water machine adalah jauh lebih baik daripada mesin-mesin yang lain. Alright. Okay, ini summary of the competition lah. Okay, ramai daripada kita Google tentang water analyzer, tentang Kangen water machine. Tapi sebenarnya satu fact, tidak ada water analyzer reviewer yang bebas. Selalu kita ingat ada satu macam super brand tadi lah. Super brand tadi adalah satu badan bebas. Sebenarnya dia tak ada satu badan bebas yang review water analyzer. Selalunya kita lihat bila kita Google, kita check orang yang buat review tu, dia adalah distributor atau agent kepada water analyzer yang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada internet police, jadi semua orang boleh berkata apa-apa. Sebab tu saya kata tadi, dirty word, jangan cakap alkaline, jangan cakap water filter. So kita promote lebih antioxidant, kita bercakap lebih kepada water analyzer. Yang ketiga, Energik has the only water analyzer that can be clean monthly and annually. Maknanya kita ada manual dan ada auto. Yang lain semua ada auto saja, iaitu dia buat backwash. Kemudian nombor 4, Energik has the only water analyzer can produce hypochlorous acid. Setengah water analyzer kata saya pun boleh produce 2.5 dan 11.5, tapi mereka tidak mempunyai air yang mempunyai kualiti seperti daripada Kangen water machine. Dan yang kelima, Energik is the only water analyzer to has the combination. Ini saya dah mention tadi. Kemudian nombor 6, Energik Kangen water is the only water and water analyzer using sharing concept. Kita share air. Ada tak mesin water analyzer lain yang datang ke rumah untuk share air? Ada tak? Tak ada kan? So hanya Kangen water. Even water filter pun tak ada, water analyzer lain pun tak ada, Kangen water. Sebab tu kita ada center yang menyediakan botol supaya distributor kita, agent kita dapat share air kepada ramai orang supaya air itu dapat bercakap on kita punya behalf. Alright. Okay, so soalannya, adakah kita punya competition? Sudah tentu daripada apa yang saya nyatakan tadi bahawa kita tidak mempunyai competitor. Kerana apa? Kerana tidak ada mesin yang lebih baik yang boleh perform lebih baik dari segi feature dia, dari segi performance dia dan juga dari segi benefit. So satu perkara yang perlu kita tahu, produk yang selalu kena compare, maknanya produk tu adalah produk yang bagus. Okay, alright. Dan kalau kita cakap for example, kereta ni safety dia bagus macam Mercedes for example. So kita tahu bahawa Mercedes is being compared. So produk ni lah yang bagus. Tapi kalau produk yang buat comparing, they always inferior sebab dia nak look good. Orang yang kita manusia pun sama. Kalau kita banyak kekurangan, kita asyik attack orang. Kita tak sedar kelemahan kita, kita attack orang aja. Itu maknanya dia inferior lah. So kita kena ingatlah sebagai peringatan diri kita. Kalau kita attack orang tu maknanya kita inferior. Alright. Okay, so itu saja daripada saya. Kalau ada question bolehlah tanya. Nanti kita ada breakout kan. Kita ada breakout, kita boleh berbincang insyaAllah. So saya pun ada di Kangen Water Center, Top Gun Kangen Water Center di Shah Alam, di Jalan Keluli Section 7, so tak jauh pun. So bolehlah datang ke center saya. Saya tak kira daripada grup mana, okey je. Ada ramai yang daripada malam tadi pun kita buat preview, ada ramai daripada grup lain datang. So silakan, tak ada masalah. Boleh dinner dulu pun tak ada masalah. Minggu depan kita akan ada nasi tomato insyaAllah pada pukul 7.30. Datang lah. Boleh tengok mungkin Sifu minggu depan, saya tak ingat Sifu Nazirah, senior Sifu Nazirah atau senior Sifu yang lain lah. Alright. So always mesti kita ada passion. Untuk kita ada passion, ada minat, kita mesti ada belief
Untuk kita ada belief, kita mesti banyak ada testimoni. Untuk banyak testimoni, mesti kita banyak experience. Untuk banyak experience, mesti kita lakukan kerja yang banyak. Kalau nak passion yang tinggi, kita mesti lakukan kerja yang banyak. Dan kita juga sebagai seorang Islam, kita kena bagi balik apa yang kita dapat. Ya. So have passion, give compassion. Okay? So kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Kangen, apa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Waku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.